Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ini satu perkara yang betul mengejutkan. Belum lagi pun pilihan raya umum ke-15 mula, sudah ada yang boleh disebut sebagai menang percuma. Wow, menang tanpa bertanding. Menang percuma, menang tanpa bertanding. Woi, sudah boleh meraihkan kemenangan agaknya. Apa yang terjadi sekarang ini memang banyak perkara yang akan menjadi perkara yang mustahil boleh jadi tak mustahil, yang tak mungkin boleh jadi mungkin, dan banyak lagi perkara mengejutkan, tak disangka, tak diduga, yang mungkin boleh berlaku. Oke, terbaru. Ini memang satu perkara berita yang betul-betul mengejutkan. Berita baru saya terima tadi, dokumen baru diterima daripada sinarharian.com.my. Singkir Husam, umpama beri kemenangan percuma kepada PAS. Tindakan untuk menyingkirkan Datuk Husam Musa sebagai calon Pakatan Harapan PH di kerusi Parlimen Kota Baru. Dilihat itu adalah satu tanda seolah-olah telah memberikan kemenangan secara percuma kepada PAS pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Demikian kata aktivis Save Kelantan, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, Husam yang juga adalah Ketua Parti Amanah Negara atau Amanah untuk kawasan Kota Baru, merupakan calon PH tunggal kawasan parlimen di negeri itu yang tidak hilang wang pertaruhan pada PRU14 yang lalu. Malah beliau iaitu Husam memberikan tentangan sengit kepada calon PAS pada ketika itu, iaitu orang besarnya sendiri, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menang kerusi Parlimen Kota Baru pada PRU14 yang lalu. Pada PRU14 yang lalu, tuan-tuan dan puan, Taqiyuddin telah menang dengan majoriti 5,869 undi sahaja. Katanya, saya yakin dan percaya jika Husam terus diberikan kepercayaan, berkemungkinan besar Kota Baru menjadi salah satu penyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan di peringkat pusat. Katanya ketika dihubungi oleh Sinar Harian pada Jumaat. Mengulas lanjut, beliau yang lebih dikenali sebagai Syam Gaz berkata, Save Kelantan hairan bagaimana seorang pejuang yang disegani oleh lawan tidak diberikan peluang untuk terus bertanding di Parlimen Kota Baru. Beliau berharap pucuk pimpinan tertinggi Pakatan Harapan dan Amanah dapat menimbang semula kedudukan Husam untuk bertanding pada PRU15 nanti di mana kerusi parlimen di negara ini. Di mana-mana kerusi parlimen di negara ini. Sebelum itu, Muhammad Hishamuddin memuat naik satu hantaran yang telah mendedahkan Husam tidak dicalonkan untuk mewakili Pakatan Harapan di Parlimen Kota Baru. Saya fikir ini masanya untuk mandi. Mandi cepat-cepat, jangan lewat-lewat mandi. Mau pukul 8 sudah ini. Kalau kamu mau pergi mandi, pergilah mandi cepat-cepat. Bukan main-main handphone lagi. Pergi mandi cepat-cepat, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Jangan sampai kena marah oleh bapak. Pergi mandi sekarang. Situasi itu telah menimbulkan pelbagai polemik dalam kalangan penyokong amanah di negeri ini. Oke, kalau kamu tengah pegang handphone sekarang, kasih tinggal tuh handphone sebelum kena marah bapak kamu. Kasih tinggal handphone dan pergi mandi ya. Pergi mandi. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Oke, so apa pendapat kamu? Saya pikir betul juga lah. Lawan tetap lawan, jangan takut lawan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita panas, bikin panas dan pastinya bikin sakit jiwa Najib Razak, penyokong-penyokong Najib Razak dan juga seluruh UMNO yang sudah bersolidariti susah lah mau sebut untuk tetap menyokong
dan tetap berada di belakang seorang banduan, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang sekarang ini telah sah menjadi banduan di penjara Kajang. Tapi aura Najib Razak memang masih hebatlah. Apa tidak hebatnya? Sudah menjadi banduan tapi masih lagi bergegar-gegar, disebut-sebut oleh politik Malaysia. Okey, beritanya Anwar boleh kempen dari penjara, tapi Najib tak boleh. Persoalan yang besar. Dan ini telah diterbitkan di Malaysia kini. So apa cerita dia ni tuan-tuan dan puan? Ini dia. Anak perempuan Najib Razak sekali lagi membuat kejutan. Noriana Najwa Najib menyoal, dia mempersoalkan mengapa ketua pembangkang dulu iaitu Anwar Ibrahim ketika beliau dipenjarakan boleh berkempen untuk isterinya pada pilihan raya Permatang Pau pada 2015. Kata Noriana, sedangkan bapaknya pula dilarang untuk mengeluarkan sebarang kenyataan dari penjara berhubung pilihan raya umum PRU 15 akan datang. Katanya, kenapa Anwar boleh, Najib tak boleh? Katanya pada hantaran di Instagram semalam. Ini memang bikin hangat lah. Ini jabatan penjara perlu jawab lah. Apa boleh buat, kena jawab benda ni. Dia juga memuat naik petikan berita mengenai Anwar yang mesejnya telah disampaikan melalui peguamnya Latifah Koya agar rakyat mengundi PKR dan calonnya ketika itu iaitu Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 2015 yang lalu, Anwar telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun atas tuduhan liwat. Petikan berita kedua yang telah disiarkan oleh Noriana Najwa Najib memaparkan kenyataan pengarah kanan bahagian dasar kepenjaraan Jabatan Penjara iaitu Supri Hashim. Supri berkata banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan untuk tujuan berkempen sempena PRU 15. Jelasnya larangan itu turut termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Supri, sebarang surat yang mahu dihantar kepada keluarga, dokumen atau apa jua urusan akan ditapis terlebih dahulu oleh Jabatan Penjara. Jabatan Penjara tidak ada kena-mengena dengan politik dan kami hanya laksanakan tanggungjawab. Waima apapun kerajaan yang memerintah, katanya seperti yang dilaporkan oleh bernama. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Selepas Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan bersalah di dalam kes menyelewengkan dana SRC International Sdn Bhd. Ini memang panas tuan-tuan dan puan-puan. Dan Jabatan Penjara serta mereka yang berkaitan kena jawab pula dakwaan daripada Noriana Najwa ini. Betulkah benda ni? Betulkah Anwar dulu diberikan kelonggaran berkempen untuk membantu isterinya, manakala Najib Razak pula tidak dibenarkan? Banyak persoalan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.